Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Kepada rakan-rakan tuan dan puan, sama ada yang dapat bersama-sama secara live ataupun menonton video ini secara rebroadcast, saya ucapkan semoga hari ini, hari Jumaat, menjadi satu lagi hari yang produktif dan banyak dan dapat memberi kita peluang untuk membuat kebaikan dan meneruskan semua rancangan-rancangan yang sudah kita susunkan. Jadi insya-Allah tuan dan puan, hari ini sekali lagi dalam siri kali ini saya akan bawa satu lagi topik berkenaan tentang pengurusan perniagaan. Jadi ada topik-topik yang saya bawakan sesuai untuk tuan dan puan yang baru bermula. Mungkin tuan dan puan masih dalam keadaan pre-startup, belum start lagi, dan ada tuan dan puan mungkin memang dalam fasa startup dan ada yang sedang merancang untuk berkembang dalam fasa pre-growth. Jadi tuan dan puan dalam keadaan apa sekalipun ataupun dalam fasa mana-mana yang sedang tuan dan puan lalui, sebenarnya semua itu adalah sebahagian daripada perkara hasil daripada keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi kalau kita putuskan kita nak jalankan satu perniagaan, maka inilah hasilnya apabila kita buat keputusan dan kita ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi hari ini tuan dan puan saya ambil kesempatan untuk menyambung daripada siri sebelumnya. Jadi tuan dan puan boleh layari nanti channel YouTube Namna Omar kerana video-video ini akan disiarkan di sana. Lebih mudah untuk tuan dan puan follow satu persatu. Dan pada masa yang sama, video ini juga tuan dan puan akan dapat tonton melalui platform Facebook. Jadi untuk itu tuan dan puan kepada rakan-rakan yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi ini, tuan dan puan boleh klik share supaya maklumat ini ataupun perkongsian ini boleh sampai kepada rakan-rakan yang lain. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast kepada video ini, saya juga masih memohon agar tuan dan puan kongsikan video ini supaya dia dapat mencapai kepada individu ataupun rakan-rakan kita yang lain. Jadi ada topik-topik ataupun perbincangan tertentu mungkin berkisar tentang perkara-perkara yang asas. Tetapi saya suka mengambil pendekatan bahawa kita sentiasa back to basic dan ada kalanya tuan dan puan kita sentiasa perlu buat review ataupun revision kepada apa yang telah kita buat. Jadi tak kiralah sama ada tuan dan puan bisnes kita dah sampai fasa yang macam mana. Jadi ada masanya memang kita perlu buat satu reflection, buat satu review. Apakah yang kita dah capai sehingga hari ini? Apakah yang kita sasarkan untuk kita capai? Apakah ada perkara-perkara yang perlu kita, orang kata ada gap yang perlu kita kecilkan dari segi pencapaian kita itu tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk sesi kali ini saya seperti biasa saya menggunakan platform Zoom supaya saya dapat mengadakan satu perkongsian yang lebih berobjektif dan bertumpu dan semoga perkara ini dapat memberi tambahan nilai kepada apa yang sedang tuan dan puan lakukan. Jadi tuan dan puan, kalau kita kata bercakap tentang bisnes pengurusan dengan lesen enterprise, PLT atau sendirian berhad, sebenarnya dah banyak perbincangan, ramai yang sudah membincangkan tentang topik-topik begini. Walau bagaimanapun perspektif yang mahu kita lihat adalah supaya kita membangunkan satu kumpulan usahawan yang betul-betul masuk dalam kategori bisnes secara formal. Kalau kita sebut kategori bisnes informal itu sebenarnya ramai yang dah jalankan. Ada yang buat aktiviti perniagaan secara kecil-kecilan, ada yang secara sederhana, tetapi yang kita mahukan sekarang adalah satu kumpulan usahawan yang saling menyokong di antara satu sama lain, bukan hanya dengan tolong beli, tolong promote, bukan tuan dan puan, tetapi mewujudkan satu learning society. Satu learning society supaya kita dapat sama-sama bangkit supaya kita dapat sama-sama membangunkan satu komuniti usahawan yang betul-betul ada jati diri. Jadi kita mahukan kumpulan usahawan ini supaya termasuk dalam kategori bisnes yang dijalankan secara formal dan betul-betul menyumbang kepada pembangunan masyarakat, pembangunan komuniti dan pembangunan ekonomi negara. Dan selepas itu kita boleh bercakap tentang lebih banyak perkara lagi lah. Tetapi semuanya bermula dengan satu keadaan, semuanya bermula dengan perkara yang kecil sebelum kita pergi kepada yang besar. Jadi tuan dan puan, sebagai pendahuluan untuk pagi ini, saya sebenarnya ingin membawa kepada satu pemikiran di mana kita usahawan ini sebenarnya tuan dan puan bukan sahaja kita kata
kita nak menyelesaikan masalah pelanggan, ataupun kita kata kita bukan hanya sekadar menyediakan peluang pekerjaan, tetapi sebenarnya ada satu perkara yang kita mesti bawa beyond business. Jadi katalah kalau setiap seorang daripada kita ada satu aspirasi, ada satu wawasan, ada satu gagasan yang kita nak bawa beyond business. Jadi bagaimana tuan dan puan bayangkan kalau ada 10 daripada kita, kalau ada 100 daripada kita, kalau ada 1000 daripada kita, setiap satu daripada kita membawakan satu agenda yang melangkaui bisnes tadi. Jadi ini akan membawa satu perubahan yang besar yang tuan dan puan, bukan hanya kepada diri kita, keluarga kita, tetapi kepada komuniti, kepada masyarakat sekitar dan juga kepada negeri ataupun negara di mana sahaja yang kita ada, yang di mana kita menjalankan perniagaan. Jadi sebenarnya tuan dan puan, kita tak perasan walaupun bisnes kita itu kecil, sebenarnya contribution ataupun sumbangan kita kepada perkembangan industri ataupun pergerakan dunia usahawan itu sendiri adalah satu sumbangan yang saya kata besar. Jadi tuan dan puan, kita mesti memainkan peranan itu. Ya, InsyaAllah. Jadi selain daripada kita kata menyelesaikan masalah pelanggan, memberi peluang-peluang perniagaan, memberi peluang-peluang pekerjaan, kita sebenarnya ada satu perkara yang lebih besar sebenarnya di belakang tu. Jadi sama ada tuan dan puan sudah jumpa apakah yang tuan dan puan nak perjuangkan, apakah aspirasi yang tuan dan puan nak bawa, sama ada dah jumpa ataupun sedang cari ataupun memang dah sedang buat, maka itu insya-Allah akan membolehkan tuan dan puan bergerak. Tak kiralah bisnes tu nanti tuan dan puan tukar ke, tuan dan puan kembangkan ke, tuan dan puan buat bisnes yang lain ke, yang itu tak menjadi isu. Jadi yang penting sekali kita dapat membangunkan satu komuniti usahawan yang betul-betul mempunyai jati diri, dan seterusnya kita memberi sumbangan yang signifikan bermula kepada diri kita sendiri, ahli keluarga kita, komuniti, masyarakat dan seterusnya kepada negara. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu lihat dengan lensa yang baru. Kita perlu lihat dengan satu kacamata yang baru. Bukan sahaja kita kata tanpa pendidikan kita boleh berjaya. Itu sudah sangat klise kerana tuan dan puan, dalam apa yang kita buat dia ada elemen pembelajaran. Sentiasa ada elemen pembelajaran. Shared Prosperity Vision sebenarnya salah satu yang kita mahu wujudkan adalah dengan adanya satu kumpulan yang berbentuk pencinta ilmu, learning society tadi. Jadi dalam kumpulan usahawan kita tidak ketinggalan. Dalam kumpulan usahawan pun kita ada the learning society di kalangan usahawan ini tadi. Baik tuan dan puan, saya akan teruskan kerana hari ini kita akan bersama sekitar 20 ke 30 minit lagi. Kita akan bercakap tentang bisnes dengan lesen enterprise bahagian yang kedua. Siri yang pertama saya sudah bincangkan sedikit tentang perkara asas, perkara-perkara selebihnya teknikal tu macam mana nak register ke apa, tuan dan puan boleh Google, ada banyak panduan. Malah YouTube channel SSM sendiri ada video-video panduan bagaimana nak buat pendaftaran tu semua. Tetapi dalam konteks perbincangan yang saya nak bawakan ini lebih kepada strategi, lebih kepada susunan, pilihan, apakah yang menyebabkan ataupun faktor-faktor yang perlu diberikan pendekatan oleh usahawan untuk melihat semua ini. Jadi sesi kali ini, siri kali ini kita akan bercakap tentang pengurusan risiko, dan risiko yang saya bawakan ini adalah perkara-perkara asas. Dia ada lagi risiko-risiko lain yang ada dalam perniagaan, terutama apabila kita jalankan dengan lesen enterprise. Tetapi hari ini saya bawakan beberapa risiko yang asas dahulu sebelum kita berbincang lebih jauh lagi. Jadi tuan dan puan, model pengurusan dengan bisnes secara enterprise ini ada banyak digunakan, bukan hanya oleh usahawan-usahawan yang kita kata usahawan bisnes kecil, tidak tuan dan puan, kerana banyak lagi syarikat-syarikat besar kalau kita tengok macam petrol station, Shell contohnya, menggunakan model pengurusan enterprise ini sebagai salah satu pengurusan risiko di peringkat pusat mereka. Dia berbeza. Kalau macam Petronas, dia memang wajibkan semua operator, outlet operator itu membuka syarikat senang berhad. Itu berbeza. Jadi ini ada orang kata perkongsian yang berbeza lah. Tapi hari ini saya akan membincangkan, kita akan lihat risiko dan pengurusannya dengan bisnes lesen enterprise ini secara asas. Siri seterusnya kita akan bercakap tentang pengurusan keuangan. Jadi kali ini kita akan lihat dahulu, selepas kita dah tahu kenapa sebenarnya usahawan, walaupun kita kata kita tak nak buka syarikat lagi, belum bersedia, bisnes kita belum cukup besar, kenapa kita masih perlu untuk daftar dengan lesen enterprise, kita sudah bincangkan dalam siri sebelum ini, siri yang pertama. Jadi hari ini siri yang kedua kita akan bercakap tentang bahagian asas risiko dan pengurusannya apabila kita menjalankan bisnes dengan lesen enterprise. Jadi tuan dan puan, semua keadaan jenis-jenis bisnes sebenarnya ada risiko masing-masing. Ada risiko yang memang berbentuk risiko datang dengan
industri itu sendiri. Kalau macam kita kata dalam industri pertanian contoh, kita ada risiko di mana mungkin binatang peliharaan kita tu mati. Kalau kita punya bisnes jenis pertanian tadi kan, ataupun kita kata tanaman kita mungkin mati, ataupun kita kata dilanda banjir. Jadi itu adalah sebahagian daripada risiko yang mengikut industri itu, mengikut jenis bisnes kita itu tadi. Atau contoh kalau bisnes servis contoh, katalah kalau macam kita kata kita buka private clinic, private hospital, ataupun kita kata kita buat firma guaman ataupun pusat-pusat servis yang pelbagai itu tadi, risiko antaranya adalah apabila ada kes-kes berbentuk negligence dan kita disaman oleh beberapa pihak. Itu adalah antara risikonya. Jadi semua jenis bisnes ni ada pelbagai risiko. Ada risiko dari segi industri dan operasinya. Satu lagi adalah di antara kaitan risiko dari segi pengurusan struktur pengurusan bisnesnya. Jadi untuk hari ini saya akan fokus kepada perbincangan kita ini kepada pengurusan bisnes dengan lesen enterprise, risikonya tu. Dengan mengurus dengan lesen enterprise tu tadi. Dia jadi risikonya ada macam-macam, tapi kali ini kita fokus kepada bahagian bisnes dengan lesen enterprise. Yang ini dah adalah siri kedua dan kita nak lihat tentang apakah bahagian asas tentang pengurusan risiko yang kita cakap ada risiko tu tadi bila kita kata dengan lesen enterprise. PLT pun ada risiko, sebenarnya berapa ada risiko. Jadi tidak bermakna okey, kita tak nak risiko, kita urus dengan PLT. Bukan macam itu. Yang penting tuan-tuan puan semua jenis keadaan dia ada risiko. Yang penting tuan-tuan puan macam mana kita nak urus dengan macam mana kita nak urus tu kita kena tahu apa itu risikonya, baru kita boleh rancang macam mana nak urus tu tadi. Itu sebenarnya konsep kita punya perbincangan hari ini. Alright. Okey. Jadi sebagai permulaan tuan-tuan puan memang meskipun dengan bisnes lesen enterprise ini dia lebih mudah, lebih cepat dan lebih sesuai untuk kita yang baru memulakan bisnes, tetapi tuan-tuan puan apabila kita lakukan ini kita mesti tahu beberapa risiko yang asas ataupun beberapa perkara penting yang perlu kita tahu apabila kita mengurus bisnes dengan lesen enterprise ini tadi. Jadi risiko ini wujud tuan-tuan puan apabila ada disadvantages ataupun cons, apa tuan kata kekurangan dalam bentuk-bentuk pengurusan ni tadi. Jadi kita akan lihat juga dulu ni kekurangan apabila kita mengurus bisnes dengan lesen enterprise. Dia bukanlah orang kata oh tak boleh, tak bagus, bukan, dia ada kekurangannya. Jadi contoh kalau kita kata ada kelebihan mengapa kita tinggal di Selangor. Ada juga kekurangannya mengapa kita tinggal di Selangor. Ada kelebihan mengapa kita tinggal di orang kata Kelantan contoh. Ada banyak kelebihan kita tinggal di Perak contoh. Tetapi pada masa yang sama ada perkara-perkara kekurangan yang wujud. Jadi benda ini adalah satu norm atau orang kata satu perkara semula jadi di mana setiap satu perkara itu akan ada kelebihan, akan ada kekurangan. Jadi hari ini kita lihat apabila kita tahu kekurangannya, ini adalah perkara-perkara yang datang juga dengan risiko yang perlu kita uruskan. Jadi salah satu yang pertama sekali tuan-tuan puan kita kata bisnes lesen enterprise ini adalah satu jenis bisnes yang sukar diwariskan. Dia sukar diwariskan ni apabila dia ada kematian. Namanya pun waris. Waris itu apabila ada kematian. Tetapi kalau setakat nak tukar nama contoh daripada seorang ibu nak tukar nama kepada anak atau nak tambah nama kepada anak tak ada masalah. Tetapi sekarang ni bila kita sebut nak diwariskan, bila wariskan bermakna selepas satu individu itu mati atau meninggal dunia, senang jadi kalau lesen ini dengan matinya pemilik tunggal dia tu, maka lesen itu akan mati juga. Lesen itu akan mati dan dia ada kesan di mana kesemua transaksi bisnes ataupun akaun yang secara orang kata terusnya itu kita sebut sebagai akaun-akaun yang melibatkan kewangan semua adalah dibekukan. Dia tak boleh bergerak kerana dia adalah kepunyaan individu, kepunyaan A. Jadi bila A itu mati, A itu meninggal, semua kena diberhentikan. Bila diberhentikan tu yang maksudnya dibekukan. Sehinggalah urusan-urusan seperti kita sebut sebagai harta pusaka itu selesai. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan puan, dia bukan hanya tentang harta pusaka tetapi tentang pengurusan bisnes itu sendiri. Sebab dia ada banyak. Katalah tuan-tuan puan kata ada sole proprietor dalam satu lesen enterprise. Dalam lesen enterprise tu mungkin tuan-tuan puan ada kontrak yang besar-besar. Ataupun tuan-tuan puan ada perjanjian bisnes yang nilainya mungkin 1 juta, 2 juta. Jadi benda tu besar. Bila besar tiba-tiba tuan-tuan puan sebagai pemilik itu mati, maka dia akan berhenti.
dia akan berhenti. Dia seolah-olah kita punya IC. IC kita tu adalah milik kita. IC kepunyaan A bin B contoh. Jadi bila A bin B mati, IC itu tidak boleh lagi digunakan. Kalau orang lain pakai IC dia tu bermakna dia adalah satu kesalahan menyalahi peraturan, menyalahi undang-undang kerana itu adalah kepunyaan A bin B. Jadi kenapa pula Z bin Y yang guna? Tak boleh. Jadi begitulah keadaannya, senarionya apabila kita kata bisnes itu dengan lesen enterprise. Jadi saya nak bawa juga perbincangan ini kepada beberapa keadaan yang tuan dan puan. Ada jenis-jenis bisnes yang lesennya diuruskan di bawah lesen enterprise, tetapi perniagaannya diuruskan oleh syarikat. Okey, yang ini banyak berlaku kepada jenis-jenis business service. Kalau tuan dan puan study lebih sikit, tuan dan puan lihat business service contohnya pusat pendidikan, pusat perkembangan kanak-kanak, ataupun tuan dan puan boleh lihat tadika, ataupun taska, ataupun pusat pusat perubatan klinik. Kalau klinik pun dia ada situasi di mana untuk lesen itu didaftarkan. Dia situasi berbeza tidak terpakai kepada semua. Kalau macam saya sebut klinik tadi tu, dia situasi berbeza, tidak terpakai kepada semua. Ada jenis-jenisnya. Jadi tuan dan puan yang duduk dalam industri itu yang lebih arif lebih maklum. Contoh kalau macam pusat pendidikan tadika ke taska pusat perkembangan, biasanya tuan dan puan nama kepada entiti pusat itu mesti didaftarkan di bawah lesen enterprise. Tetapi pengurusan kepada perniagaan itu boleh diletakkan di bawah syarikat sama ada PLT atau Sembilan Berhad. Dia bergantung kepada bagaimana rancangan dan keperluan compliance kepada industri dan juga agensi yang berkenaan dalam bisnes berkenaan. Jadi kalau itu berlaku dia berbeza. Kerana hanya lesen itu yang mati atau tamat dan beku. Lain-lain, pengurusan akaun, pengurusan operasi masih boleh dijalankan oleh syarikat itu. Jadi tuan dan puan, hikmat nasihat bagaimana tuan dan puan mengurus menggunakan lesen enterprise dengan syarikat PLT atau Sembilan Berhad, dia adalah customized, dia berbeza daripada satu individu kepada individu yang lain dan dia bergantung kepada jenis bisnes masing-masing. Dia lain. Jadi kita tak boleh nak bagi advisory ataupun kita tak boleh bagi hikmat nasihat yang secara umum. Tetapi risiko ini semua orang kena tahu. Ini adalah salah satu risikonya di mana apabila kita daftarkan bisnes kita itu di bawah satu lesen enterprise, sekiranya pemilikan tunggal itu mati, maka lesen itu mati. Secara automatik dia dikira macam itu. Jadi apabila seseorang itu meninggal, seseorang itu mati, tuan dan puan, adalah prosesnya kan. Kita kata prosesnya kematian ini pun bukannya mudah. Bila mati ada prosesnya, kita kena buat report dekat polis, kita kena daftarkan sampai keluar sijil kematian tu tadi kan. Jadi sijil kematian ini kepada waris itu sebenarnya perlu digunakan untuk dimaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan dalam tempoh 14 hari. Contoh bank-bank. Jadi kalau macam ada perniagaan dalam tempoh 14 hari dia kena declare lesen tu. Contoh kalau lesen tu katalah tadika, lesen tu dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, JPN Negeri contoh. Jadi apabila kematian A ni tadi mati, maka warisnya ataupun pengurus pusat pendidikan itu perlu mengisytiharkan kematian ni tadi di JPN yang memberikan lesen ke atas nama A tu tadi. Jadi kalau tadika tu diuruskan oleh sebuah syarikat, syarikat tu masih boleh teruskan. Tetapi lesen itu perlu di pohon yang baru. Ada prosesnya lain. Atas nama baru. Kena ada. Kalau tidak lesen tu, maksudnya syarikat ni beroperasi tanpa lesen. Dia macam tu. Tetapi dia masih boleh beroperasi dari segi syarikat, akaun apa semua tak ada masalah. Tetapi daripada keperluan agensi, pematuhan dari segi industri tu tadi dikira sebagai tak sah. Jadi ini adalah antara perkara yang berlaku tuan-tuan. Jadi dia berbeza dari satu jenis bisnes dari satu jenis bisnes dengan yang lain dan juga dari satu industri dengan yang lain. Dia berbeza. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan contohlah kan, nak tahu maklumat lanjut atau advisory dari segi itu, tuan-tuan mesti dapatkan one-on-one session yang customized untuk bisnes tuan-tuan secara khusus. Tetapi secara umumnya kalau memang bisnes dengan lesen enterprise, dia memang susah nak diwariskan. Bolehlah pindahkan nama, tapi dia susah. Bukan kata tak boleh, boleh, tetapi dia susah. Jadi kita kalau boleh apabila dengan kematian kita tu, kita tak nak menyusahkan waris-waris kita ataupun sesiapa yang kita ada tanggungan yang masih hidup yang kita tinggalkan. Itu antara yang pertama.
Yang kedua adalah tentang pengurusan kewangan dan cukai. Sebenarnya pengurusan kewangan dan kiraan ni, jadi tuan dan puan, lesen enterprise ini, treatment dia, cara pengurusannya adalah sama seperti pengurusan akaun peribadi. Jadi kadar jadi kadar cukai yang dikenakan untuk bisnes dengan lesen enterprise tu adalah sama dengan kadar cukai yang dikenakan atas cukai peribadi. Jadi dalam keadaan ini tuan dan puan, saya memang ada beberapa orang usahawan yang merujuk kepada saya. Saya memang maklumkan bahawa untuk kiraan cukai secara spesifik, tuan dan puan perlu engage, perlu ambil khidmat nasihat ejen cukai yang bertauliah. Kena ambil yang berlesen lah. Ini cakap-cakap saja tak boleh. Jadi kalau macam saya sendiri memang merujuk kepada individu yang memang menguruskan hal-hal cukai. Jadi kita kata kita ada skop masing-masing. Saya kalau kata bahagian kewangan, kita kata secara detailnya nak buat pengesahan apa semua kena jumpa dengan accountant. Kalau untuk kiraan cukai pun sama, kena jumpa dengan ejen cukai ataupun individu yang memang terlatih, ada lesen untuk hal-hal yang berkenaan. Kerana pengiraan cukai ini pun memerlukan satu khidmat servis yang profesional. Jadi yang kita sebagai business owner ni, kita kena faham bahawa dengan mengurus bisnes dengan lesen enterprise ini, kadar cukai yang akan kita kena adalah sama dengan kadar cukai peribadi. Seperti yang saya sebut dalam siri yang pertama yang tuan dan puan, tidak bermakna kita kata kalau nak kurangkan risiko, tak nak ada risiko ni, bukalah syarikat. Bukan. Kita buka syarikat PLT dan Sdn Bhd bukan kerana nak lari daripada cukai, tapi nak dapat manfaat cukai. Nak dapat manfaat. Jadi kalau tuan dan puan tak kisah, contoh, saya pun tak untung besar sangat puan, setahun saya bayar cukai pun dalam 4-5 ribu, tak apa. Jadi tuan dan puan masih boleh teruskan dengan lesen enterprise, tak ada masalah. Jadi pendekatan saya begitu ya tuan dan puan, kerana dia berbeza daripada satu individu dengan yang lain. Kadang-kadang tuan dan puan personal commitment tu besar. Contoh ada anak 6 orang. Semua tuan dan puan declare atas nama seorang, tuan seorang sahaja. Jadi pelepasan cukai itu tadi lebih. Jadi dah tak perlu, tak apa, enterprise pun boleh contoh. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, mungkin bisnes tu profitnya sangat besar. Dalam setahun profit dia mungkin 500,000. Jadi kalau 500,000, kalau duduk dekat lesen enterprise memang cukai sangat besar, dan tuan dan puan pun tak boleh nak claim banyak pun. Kalau anak 6 pun setakat tu saja boleh claim kan, contoh. Jadi ada urusan-urusan ni sangat berbeza daripada satu dengan yang lain. Jadi kalau keuntungan syarikat yang dikenakan cukai itu tadi adalah dalam kategori syarikat Sdn Bhd, ada banyak manfaat berbanding PLT. Sebab PLT ni kiraan dia masih macam enterprise. Jadi kalau tuan dan puan memang profitnya besar, bisnes tuan dan puan tu setahun memang profit besar, boleh kalau tuan dan puan kata nak dapat manfaat dengan pengurusan cukai tu, bolehlah orang kata diurus dengan syarikat Sdn Bhd. Kalau tuan dan puan kata bisnes saya simple saja puan, saya setahun pun maksimum saya kena bayar cukai dalam 4,000, jadi tuan dan puan tak kisah, okey sahaja, no problem, teruskan dengan bisnes dengan lesen enterprise. Alright, ini antara perkara yang kedua. Yang seterusnya tuan dan puan, liability tidak terhad. Liability tidak terhad ni maksudnya apa-apa yang dalam milikan enterprise tu adalah umpama milikan peribadi. Jadi milikan adalah termasuk hutang. Bila kita sebut dengan lesen enterprise ni liability tidak terhad, maksudnya milikan kita itu adalah umpama peribadi. Jadi apa-apa, contoh beli kenderaan ataupun beli aset syarikat dengan nama enterprise, dia sama seumpama ia adalah milikan peribadi. So kalau dalam tu ada nama Aminah contoh so dalam enterprise tu Aminah beli sebiji van. Jadi van tu sama seumpama milik Nur Aminah. Jadi kalau katalah ada masalah, tiba-tiba XYZ enterprise tak bayar duit van ni tadi sampai kena tarik. Jadi bank boleh tuntut hutang-hutang ini bukan hanya dari enterprise tapi dari Nur Aminah. Jadi maksudnya kalau Nur Aminah ni ada harta banyak-banyak sekalipun, bank boleh tuntut sehingga saya terpaksa jual harta peribadi saya untuk bayar hutang bisnes dengan lesen enterprise tadi. Maksudnya liability dia tak terhad. Sama sekiranya kalau kena saman. Contoh, enterprise XYZ itu adalah milik Nur Aminah. Jadi enterprise XYZ ni tak tahulah macam mana kena saman dengan Majlis Bandaran contoh sebanyak 100,000. Jadi saman XYZ Enterprise itu adalah bersamaan, sama dengan saman kepada Nur Aminah. Jadi kalau enterprise tak bayar, Nur Aminah kena bayar. Jadi dia sama, jadi dia tak terhad.
Jadi kalau macam 100,000 tiba-tiba dituntut juga dan didapati bahawa Nur Aminah contoh dia ada satu harta yang bernilai 300,000. Maka kalau dalam perjanjian itu berhak dituntut, maksudnya sehingga Nur Aminah perlu jual harta tu dan bayar hutang. Dia maksudnya treatment dia sampai macam itu, dia tak terhad. Jadi tuan dan puan, contoh macam saya sebut tadi kan. Macam saya sebut tadi, contoh ada syarikat besar yang masih lagi menggunakan model listed enterprise, contohlah macam petrol station Shell tadi. Jadi tuan dan puan, bila kita dah tahu keadaan ini, kita faham contohnya, okey, kalau A tuan punya Shell, kalau A mati, maksudnya Shell tu station tu dah tak boleh lagi diwaris-wariskan kepada anak A. Maksudnya HQ yang akan ambil lah, dia yang akan uruskan, akan tentukan. Contoh. Ataupun okey, petrol station Shell tadi, kepunyaan A. A ada masalah, mungkin tak bayar hutang ke, tak beli ke apa, tak bayar supplier. Jadi syarikat induk ni tadi boleh menuntut hak dia tanpa had. Maksudnya kalau macam kita kata tiba-tiba A kata dia tak ada cash. Kalau tak ada cash, dia akan minta dalam bentuk lain. Selagi mana hutang tu mesti juga dibayar. Itu adalah salah satu cara mengurus risiko. Mengurus risiko di peringkat bisnes yang besar tadilah mengapa dia wajibkan kena ada listed enterprise berdaftar dengan mereka, kerana ada control mechanism yang dia build dengan menggunakan listed enterprise tu tadi. Jadi salah satunya kalau macam A tu tak ada, listed enterprise tu mati, HQ berhak untuk tentukan sama ada nak tutup terus atau nak bagi orang lain. Jadi dia bukan satu bisnes yang boleh nak wariskan, tak ada. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kita lihat, jadi kita tak boleh kata enterprise ni tak bagus. Enterprise ni jangan bisnes enterprise tak bagus. Bukan. Dia bergantung kepada strategi dan juga cara mengurus risiko masing-masing. Saya bagi contoh petrol station tadi kan. Kalau Petronas dia diwajibkan dengan Sdn Bhd kerana dia ada urusan audit. Maksudnya Petronas HQ mengaudit setiap operator-operatornya. Itu ada agenda lain lah, kerana orang kata Petronas ada syarikat lokal kan, jadi dia nak membangunkan usahawan tempatan. Dia ada agenda lain sebenarnya, tetapi dengan mengetahui bagaimana adanya disadvantage dan juga risiko-risiko dalam pengurusan enterprise, PLT dan Sdn Bhd, kita boleh gunakan semua ini untuk jadi satu control mechanism dalam model bisnes yang kita nak bangunkan. Untuk bisnes kita pun kita boleh jadikan dia sebagai satu control mechanism. Sebab listed enterprise liability tidak terhad. Kalau PLT perkongsian liability terhad kan, liability-nya terhad. Kalau Sdn Bhd pun dia terhad. Jadi dia ada perkara-perkara di sebaliknya tu tuan-tuan puan. Jadi kita sebagai usahawan bila kita ada kefahaman ni lebih mudah. Jadi kita tak adalah asyik bercakap nak kurangkan cukai lah, bukan. Dia ada banyak lagi. Sebenarnya entity ni, enterprise, PLT, Sdn Bhd, salah satu penggunaannya adalah sebagai satu control mechanism dalam model bisnes yang kita jalankan, terutama apabila kita nak berkembang tu. Begitu tuan-tuan puan. Jadi tidaklah kita kata enterprise ni tak bagus. Tidaklah. Dia memang ada disadvantage tetapi dia ada kelebihan-kelebihannya sendiri. Okey. Jadi dalam listed enterprise ni juga ada beberapa jenis. Yang pertama sekali kita sebut sebagai sole proprietorship dan partnership. Sole proprietorship tadi milikan tunggal lah kalau kita buat seorang. Kalau partnership tu kita mungkin ada dua dan kebiasaannya kita kalau kita semak maksimum 20 orang. Macam saya sebut dalam siri yang pertama itulah. Kalau ramai sangat ada kalau ramai sangat ni ada risiko lain lah pula yang kita perlu urus. Apabila dah banyak sangat, ramai sangat dalam partnership enterprise ni, lebih baik kita gunakan entiti syarikat. Kalau minimum 2, sebaiknya gunalah PLT. Kalau lebih tu Sdn Bhd. Sdn Bhd pun tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan nak guna sole proprietor, maksudnya bisnes seorang boleh saja guna Sdn Bhd, tak ada masalah. Sekarang dah boleh, Akta Syarikat 2016 dah membolehkan, walaupun secara individu sole proprietorship boleh buka syarikat Sdn Bhd. Sekarang dah boleh dah. Jadi kalau tuan-tuan puan kata tak nak sebab enterprise liability-nya tak terhad, saya nak buat bisnes yang liability-nya tu terhad sahaja kepada bisnes tu, bukalah Sdn Bhd. Tapi bisnes seorang boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan puan, dia bukan kata orang cakap enterprise tak bagus, Sdn Bhd ni best, kita boleh bina team lah apa. Sebenarnya dengan enterprise pun boleh bina team.
kalau setakat nak bina team lah. Jadi kalau tuan abang kata, oh saya tak nak bisnes seorang-seorang, jadi saya kena buka Senyum Berhad. Tak, sebab Senyum Berhad boleh sahaja kita buka seorang-seorang. Jadi sekarang ni tuan dan puan, perspektif the landscape of business management in Malaysia has changed. Dah berbeza dari tak macam dulu. Jadi tuan nampak apabila kita tahu perkara-perkara ni, maka kita dapat insyaAllah kita dapat menguruskan risiko-risiko dan kita tahu perkara-perkara ni kita dapat lalui dengan lebih baik. Jadi tuan dan puan, akhir sekali dalam tempoh 20-30 minit ni sebenarnya perbincangan hari ini sebenarnya saya bawakan sekali lagi bahawa tuan dan puan, kalau kita mulakan bisnes dengan LSA Enterprise, ini merupakan salah satu pilihan awal untuk kita nak mula, boleh. Tetapi tidak terhad. Maksudnya kalau tuan dan puan nak mula sekalipun dengan Senyum Berhad, boleh, tak ada masalah. Nak mula terus dengan PLT pun boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kita tahu perkara-perkara apa yang patutnya, risiko-risiko apa yang kita sendiri nak urus. Sebab risiko ni ada dua bahagian. Kita sebagai personal, risiko peribadi yang kita nak urus, satu lagi adalah risiko bisnes tu. Dan dalam bisnes tu pula risikonya ada dua, strukturnya dan operasi industrinya tu tadi. Jadi tuan dan puan sebenarnya banyak. Jadi kadang-kadang kita kata kenapalah nak buat bisnes banyak risiko. Jadi dia merupakan satu pilihan. Jadi bila kita dah buat keputusan, kita kata kita mulakan dengan tahu risikonya, kita bersedia nak uruskan bisnes tu dan kita bersedia nak menguruskan akaun dengan betul, insya-Allah. Kita tak perlu jadi accountant tapi kita tahu macam mana nak uruskan. Jadi siri akan datang kita akan bercakap tentang pengurusan akaun untuk business enterprise, insya-Allah. Jadi tuan dan puan, dalam perbincangan tentang bisnes dengan LSA Enterprise ini, sebenarnya perkara pertama adalah untuk kita galakkan semua usahawan mendaftarkan perniagaan di SSM. Pertama sekali mesti daftar. Kalau kata OPLT pun susah lah, saya tak tahu macam mana nak jadi compliance officer. Oh, Senyum Berhad mahal sangat lah, saya pun tak tahulah nak cari company secretary, accountant lah, nak audit apa semua. Mulakan dahulu dengan daftar bisnes di SSM dengan LSA Enterprise. Mula dahulu. Tak apa. Jadi apabila kita kata kita dah ready, insyaAllah kita dah daftar. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kita susunkan strategi kita sampai bisnes kita tu profitable. Sebenarnya model bisnes kita mungkin dah profitable, tapi cara kita urus tu, kita punya management model tu kena solid untuk memastikan dia betul-betul profitable. Maksudnya kita boleh buat dia sampai profitable. Model boleh je profitable, tapi bila kita buat tak profit pula. Jadi itu yang perkara yang kita kena lihat. Jadi mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun itu, sampailah kita dah rancang tu, sampai tiba masanya bukalah syarikat tuan dan puan, PLT atau Senyum Berhad. Yang penting sekali, daftarkan bisnes kita, buka akaun atas nama bisnes kita dan insya-Allah bisnes kita itu akan dilihat, aktiviti perniagaan kita itu akan termasuk dalam data bisnes secara formal. Saya ada sebut dalam siri yang pertama betapa pentingnya supaya kita punya transaksi bisnes itu masuk dalam senarai dan kategori bisnes secara formal. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast video ini, saya mohon tuan dan puan sharekan juga supaya kita dapat membina satu landscape baru. Kita melihat bisnes ini dengan satu kacamata, dengan satu lensa yang lebih bersih, supaya kita dapat mewujudkan a better entrepreneurs, group of entrepreneurs, satu kumpulan usahawan yang lebih baik, lebih berdaya saing, yang lebih orang kata dapat membina satu kehidupan dan masyarakat yang lebih baik tuan dan puan. Jadi tuan dan puan yang menjalankan perniagaan, tak kiralah sama ada tuan dan puan baru nak mula buat seorang-seorang ataupun memang tuan dan puan dah bina syarikat, dah jadi satu syarikat startup yang berjaya dan sekarang tuan dan puan memang dah masuk ke fasa grow. Jadi kita semua tuan dan puan dalam setiap fasa ini ada contribution, ada contribution kepada pembangunan diri kita, keluarga kita, komuniti, masyarakat dan negara secara keseluruhan. Jadi insya-Allah tuan dan puan, pastikan kita bawa bersama rakan kita sekurang-kurangnya satu orang, bawa bersama untuk kita sama-sama melalui perjalanan keusahawanan ini dalam keadaan yang baik. Penuh dengan cabaran akan ada, penuh dengan jatuh bangun akan ada, yang itu adalah normal tuan dan puan. Rugi, untung akan ada. Jadi kita lalui semua itu insya-Allah. Apa-apa yang kita usahakan, yang kita dah susunkan, yang kita rancang akan dapat kita jalankan dengan baik insya-Allah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya tamatkan siri kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi dalam siri yang akan datang tuan dan puan, saya akan bercakap tentang pengurusan keuangan untuk bisnes saya.
Enterprise. Jadi banyak perbincangan yang dalam siri minggu ini dan minggu hadapan lebih kepada back to basic untuk pengurusan bisnes dengan lesen enterprise. Jadi untuk itu tuan-puan saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sentiasa menyokong, yang share, yang tonton. Tuan-puan boleh terus ke channel YouTube Namina Omar. Di sana ada banyak lagi video-video lain yang saya sudah muat naik untuk rujukan tuan-puan dengan lebih mudah. Dengan itu tuan-puan saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.